Selamat pagi murid-murid. Sekarang keluarkan buku bahasa Melayu ya. Baik, cikgu. Bab hari ini cita-cita saya. Ahmad, apa cita-cita awak? Saya nak jadi arkitek, cikgu. Awak Fatimah? Saya nak jadi peguam, cikgu. Asing macam mana? Saya nak jadi doktor. Awak Steven? Angkasawan, cikgu. Kamu Rama? Jurutera lah, cikgu. Bagus. Kamu semua kena rajin berusaha. Dan yang paling penting, kamu jangan terjebak dengan dadah. Kalau terjebak, pasti akan merana. Suara hari esok, ceria tanpa dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para pelajar SMK Taman Maluri yang dapat bersama-sama saya pada hari ini. Okey, saya Puan Amy Nuraini binti Zainal Abidin. Saya bertugas sebagai penolong pegawai anti dadah di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sentul. Pada hari ini, saya akan memberikan sedikit ceramah tentang penyalahgunaan dadah kepada adik-adik semua. Okey, seperti yang kita tahu sejak akhir-akhir ini, kita ada banyak mendengar berita tentang penyalahgunaan dadah di kalangan remaja seawal usia 13 tahun. Okey, jadi kebanyakan penyalahgunaan dadah di kalangan remaja ni juga akan membawa kepada pelakuan jenayah yang lain. Okey, saya nak tanya, siapa kat sini ada rahsia? Biasanya rahsia ni kita akan sorokkan, kita akan sembunyikan perkara-perkara yang positif atau perkara-perkara yang negatif. Kat sini saya akan huraikan sikit apa yang kami maksudkan dengan rahsia itu sendiri. Okey, rahsia ni adalah perkara-perkara terlarang yang biasanya dilakukan oleh remaja pada masa kini. Okey, R yang pertama adalah rokok. Zaman sekarang ni saya rasa pada masa sekarang ni kebanyakan remaja dah mula mengenali rokok seawal usia 10 tahun. Bukan, saya tak kata remaja lelaki sahaja, malah rokok ni juga turut dihisap oleh remaja perempuan. Ini yang zaman sekarang. Tapi kita dah diberitahu, kita telah diajar bahawa rokok itu membahayakan kesihatan. Okey. Rokok ni sebenarnya adalah ketagihan yang paling biasa kita tengok. Rokok tu juga adalah sejenis ketagihan ya adik-adik, sebab jarang orang yang merokok berjaya meninggalkan tabiat merokok. Dan biasanya rokok ini adalah punca yang akan membawa kepada penyalahgunaan dadah pada akhirnya. Okey. Yang kedua adalah alkohol. Saya tahu kebanyakan pelajar pada masa kini sudah mula mengambil minuman beralkohol. Tak kisahlah dia ada juga yang ambil pada waktu senggang, waktu lapang, dan ada juga yang mengambil minuman beralkohol ni sewaktu berpesta, berparti. Okey. Rokok ni juga alkohol ini juga sebenarnya boleh membawa kepada ketagihan. Sebab tu kalau kita dengar ada orang yang ketagih alkohol. Dan alkohol ni kita tahu dia akan merosakkan fungsi di dalam badan dan boleh menyebabkan kita hilang pertimbangan. Adik-adik ada dengar kan banyak berita akhir-akhir ini pemandu mabuk melanggar mati orang lain. Okey. Jadi kita nampak, kat situ kita nampak alkohol itu sendiri jika digunakan secara berlebihan menyebabkan mabuk, dan dia akan mendatangkan kemudaratan pada orang lain jika tidak dikawal. Okey. H kat sini adalah dadah. Kita ambil H tu hujung dia, dadah. Okey. Dadah ni kita semua tahu, ianya memang adalah bahan yang terlarang. Penyalahgunaan dadah ni macam saya katakan tadi, seawal usia 12 tahun, 13 tahun, ramai remaja masa kini telah menggunakan dadah. Dadah yang biasanya kita tengok, biasanya yang saya tahu, yang saya jumpa diambil oleh remaja adalah ganja. Okey, ganja. Dan ada juga saya jumpa remaja yang menggunakan dadah seperti heroin, syabu, pil kuda dan sebagainya. Okey. Yang
saya tahu ramai yang akan bertanya saya, ramai yang nak bertanya sebenarnya, adakah ketum itu termasuk dalam salah satu jenis dadah? Tak ya adik-adik, walaupun ketum tu dia menyebabkan rangsangan emosi, tetapi ketum tidak termasuk dalam senarai dadah dan ianya terletak di bawah akta racun. Okey. S di sini adalah seks bebas. Memang saya akui dan saya tahu remaja pada masa kini memang ramai yang sudah terlibat dengan seks bebas. Jadi kita tahu itu adalah perkara yang dilarang, baik di dalam masyarakat ataupun di dalam dari segi agama itu sendiri. Okey. Yang seterusnya adalah inhalant. Inhalant ni adalah sejenis bahan yang kita ambil secara menghidu. Dan bahan yang biasanya kita jumpa, inhalant ni adalah gam. Okey. Mereka yang menghidu gam, yang menggunakan gam untuk mendapatkan kesan hayal ni, sebenarnya gam ni adalah yang saya rasa lah, pada saya dia adalah paling bahaya. Sebab bila dia inhale gam tu, dia hidu, dia akan straight naik ke otak dan merosakkan dan memutuskan saraf otak kita sendiri. Okey, saraf otak adik-adik sendiri. Jadi biasanya saya boleh katakan mereka yang menghidu gam, yang menggunakan gam sebagai bahan inhalant ni, hujungnya mereka akan senang kita katakan mereka akan mental. Sebab otak kita sebenarnya akan terhenti sebaik saja kita menggunakan, otak kita akan berhenti membesar, akan berhenti berfungsi sebaik saja kita menggunakan dadah sebenarnya. Jadi okey, yang A yang terakhir adalah AIDS atau HIV. Biasanya lah AIDS atau HIV ni kita tahu cara penyebaran dia bagaimana. Sebab 3 kaedah utama, cara utama menyebabkan AIDS, kita boleh dijangkiti dengan AIDS. Iaitu yang pertama, mengamalkan seks bebas lah, macam yang saya katakan tadi. Itu salah satu penyebab utama kenapa kita kita boleh kita boleh jangkiti penyakit AIDS. Yang kedua adalah penggunaan dadah. Tapi dadah di sini sebenarnya yang boleh menyebabkan penyebaran AIDS, yang boleh menyebabkan adik-adik jangkiti penyakit AIDS ni adalah jika berkongsi jarum suntikan. Tapi dewasa ni kita jarang lihat penagih dadah menggunakan jarum suntikan. Agak jarang lah. Biasanya yang menggunakan jarum suntikan ni adalah penagih-penagih dadah yang lebih berusia, yang dah lebih orang kata lebih old school macam tu, lebih old time. Okay. Seterusnya saya akan saya akan terangkan apa itu bahan-bahan terlarang. Yang tadi saya sebut bahan-bahan terlarang. Okey, bahan-bahan terlarang ni ada banyak ya adik-adik. Yang pertama macam tadi saya kata rokok. Rokok ni kalau itu dari segi undang-undang kita pun sebenarnya rokok tidak boleh dijual di bawah kepada mereka yang di bawah usia 18 tahun. Jadi adik-adik pun tahu adik-adik usia berapa usia adik-adik sekarang. Jadi tahu rokok tu memang salah bagi mereka yang di bawah usia 18 tahun. Yang kedua adalah alkohol. Sama juga, alkohol juga dilarang untuk dijual kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi adik-adik tahu adalah satu kesalahan untuk adik-adik menggunakan untuk adik-adik mengambil minuman beralkohol. Okey. Yang ketiga, kat sini jenis bahan terlarang adalah yang ini yang kita dah state masuk kepada jenis-jenis dadah. Yang pertama, ganja. Kita tahu ganja ni adik-adik tahu ganja ni daripada pokok, daripada daun ganja tu sendiri. Dan ganja ni biasanya diambil melalui menggunakan 3 cara. Yang pertama, ganja ni dihisap seperti rokok, dibalut seperti rokok. Okey, daun ganja tu kita tahu daun ganja tu akan dikeringkan, diproses, dikeringkan, lepas tu baru digunakan.
Okey, ganja ni biasanya kita akan jumpa cara penggunaan dia adalah yang pertama adalah seperti rokok. Sebab tu kita kata rokok ni boleh menyebabkan boleh mendorong kepada penyalahgunaan dadah. Okey. Yang kedua, cara menghisap ganja ni adalah dengan menggunakan bong. Tahu kan bong kan? Alat yang macam balang, ada dia punya saluran tu, ada tempat untuk bakar. Saya rasa adik-adik dah biasa tengok benda ni. Okey. Benda ni kita boleh tengok dekat internet pun. Google je. Okey. Maklumat di ujung jari. Okey. Jadi itu adalah cara-cara biasa orang menggunakan menghisap ganja. Yang ketiga adalah kokain. Kokain juga termasuk dalam jenis-jenis dadah yang berbahaya. Okey, dan seterusnya adalah ketamin, heroin, morfin, ubat batuk, semua adalah dadah-dadah berbahaya yang telah diklasifikasikan, telah dikategorikan sebagai dadah-dadah berbahaya. Ubat tidur dan ekstasi. Ubat tidur ni juga sebenarnya termasuk dalam bahan-bahan jenis bahan yang terlarang. Sebab ubat tidur ni tidak boleh dijual sebarangan. Sebab tu kalau kita tengok, bukan mudah untuk doktor atau farmasi bagi preskripsi ubat tidur kepada orang luar. Maksudnya jika ada simptom-simptom tertentu, jika kita didiagnos dengan penyakit-penyakit tertentu, dan baru doktor akan bagi preskripsi ubat tidur ni. Yang seterusnya ekstasi. Ekstasi ni adik-adik pun tahu, orang panggil party pill. Party pill. Sebab apa kita panggil party pill? Sebab ekstasi ni biasanya dijumpai di dalam kelab, di dalam majlis-majlis hiburan. Okey. Kenapa remaja suka menggunakan ekstasi? Sebab tu berbati. Okey. Sebab ekstasi ni benda yang paling mudah. Dia hanya sebiji pil yang perlu ditelan, dan dia akan menghasilkan rangsangan emosi yang sama seperti dadah yang lain. Dia akan menghasilkan rangsangan emosi gembira, aktif, cergas, emosi-emosi yang macam tu. Okey. Yang seterusnya adalah macam saya kata tadi, inhalant, gum, dan juga ketum. Yes, ketum bukan termasuk, macam kata tadi, ketum memang tidak termasuk di bawah senarai dadah, tapi ia masih diklasifikasikan sebagai bahan yang terlarang. Okey, so adik-adik kena ingat, semua bahan-bahan yang saya sebut tadi ni adalah bahan-bahan yang memang terlarang dan memang tidak dibenarkan penggunaannya, terutama sekali pada adik-adik di bawah umur 18 tahun. Okey, untuk rokok, alkohol dan sebagainya. Apa yang kita maksudkan dengan penyalahgunaan bahan? Kenapa kita kata penyalahgunaan dadah, penyalahgunaan bahan terlarang? Sebab bahan-bahan itu tidak digunakan bagi tujuan perubatan, adik-adik. Okey, contoh macam morfin. Okey, kita tahu morfin itu digunakan dalam perubatan, dalam bidang perubatan untuk mengurangkan rasa sakit, untuk membantu dalam apa orang kata, suatu prosedur kemudahan. Kita tahu morfin tu digunakan dengan tujuan yang baiklah dalam bidang perubatan. Tetapi kebanyakan penagih-penagih dadah menggunakan morfin itu untuk mendapatkan kesan khayal dan digunakan secara berlebihan. Bermaksud mereka tidak menggunakan itu atas tujuan perubatan. Ianya tidak dipreskripsikan oleh doktor dan tidak diberikan oleh ahli farmasi. Itu yang kita katakan sebagai penyalahgunaan bahan. Mereka dapatkan bahan ini secara haram daripada pengedar-pengedar di luar. Okey, sebab itu kita panggil penyalahgunaan bahan. Yang ketiga, yang seterusnya, kenapa kita kata bahan-bahan ini salah gunakan? Sebab bila digunakan, ianya mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan, mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan. Macam saya sebut tadi, sebaik sahaja adik-adik menggunakan dadah untuk kali pertama. Adik-adik mula je gunakan dadah, otak-otak adik akan berhenti berkembang. Sebab itu kita katakan kebanyakan penagih dadah, pemikiran mereka akan terhenti di waktu usia di mana mereka mula mengambil dadah.
Jika kita jumpa orang yang mula mengambil dadah, walaupun hanya sekadar ganja, dia pada usia 12 tahun kita katakan. Dia ambil ganja pada usia 12 tahun. So adik-adik kena tahu, tahap pemikiran dia akan terhenti pada usia 12 tahun. Maksudnya bukan kata dia tidak dewasa, tak berkembang. Yes, dia akan dewasa. Fizikal dia akan dewasa. Tapi daripada segi pemikiran dia, kat situ dia ada sedikit kurang nanti. Sebab dia tidak akan, dia punya pemikiran, dia punya emosi tidak akan berkembang selari dengan usia dia. Okey? Bahan-bahan terlarang ni juga, ia akan memberikan kesan buruk kepada fizikal dan mental lah. Macam yang saya kata tadi, fizikal kita tahu. Kenapa kita kata memberi kesan buruk pada fizikal? Sebab kita tahu dadah-dadah ni semua kebanyakannya mempunyai kandungan kimia yang tinggi. Okey, contohnya seperti syabu-syabu tu sememangnya ia dihasilkan atas hasil campuran bahan-bahan kimia. Dan ianya, kita tahu bahan kimia, tubuh badan kita ni ada had limit dia. Yes, ubat-ubatan juga, ubat-ubatan yang kita makan, kita ambil dengan preskripsi daripada doktor juga mengandungi bahan kimia, tetapi dalam kandungan bahan kimia yang dalam jumlah kandungan yang dibenarkan. Okey, jadi bila kita menggunakan dadah, bahan kimia dia adalah bahan kimia yang tinggi, campuran bahan kimia yang pelbagai dan kandungan dia agak tinggi. Dan kita tahu tubuh badan kita tidak akan mampu untuk bertahan dengan kehadiran bahan-bahan kimia tersebut. Okey, sebab tu kenapa kita katakan penagih dadah, orang yang mengambil dadah ini mereka akan jadi kurus, kurang selera makan, sukar untuk tidur. Mereka akan emosi dia akan terganggu. Sebab tu itu yang kita katakan memberi kesan buruk pada fizikal dan mental. Okey. Dan yang terakhir sekali, penyalahgunaan bahan terlarang ni akan menyebabkan kebergantungan. Kebergantungan di sini itu yang kita panggil ketagihan. Sebab apa? Sebab mereka akan rasa mereka perlu untuk ambil bahan-bahan tersebut setiap masa, setiap hari. Okey, mula-mula memang mereka akan ambil dalam kadar yang sedikit, kuantiti yang sedikit. Tapi bila dah sampai satu tahap, pada satu masa, mereka akan rasa penggunaan dadah pada tahap itu, pengambilan dadah mereka pada tahap itu tidak memberikan kesan khayal yang mereka inginkan. Jadi mereka akan tambah dan seterusnya mereka akan terus bergantung kepada bahan tersebut. Okey. Kita biasanya kita tengok kalau para pelajar yang terlibat dengan penggunaan dadah, kita boleh tengok kebiasaannya pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang ini mempunyai beberapa persamaan daripada segi puncanya. Okey. Dan punca yang paling nyata, yang paling terang, yang konsep yang kita gunakan adalah people, place and thing. Yang pertama saya letakkan adalah people. Okay? Kenapa kita katakan manusia, people, orang lain, orang adalah sebagai salah satu punca atau faktor kepada penyalahgunaan dadah di kalangan remaja. Okay. Siapa orang yang paling rapat dengan kita sebagai remaja? Saya yakin bukan ibu bapa, bukan adik-beradik, bukan ahli keluarga. Orang yang paling rapat dengan anda semua, dengan adik-adik semua adalah kawan-kawan. Betul tak? Okey. Kebanyakan kes yang saya kendalikan sebelum ini, 90% daripada mereka menyatakan pengaruh kawan adalah punca kepada penagihan dadah. Sebab tu adalah penting adik-adik untuk kita memilih rakan yang tepat. Pilih kawan yang betul. Jangan bercampur dengan mereka yang kita dah tahu akan memberi kesan buruk pada diri kita.
Kan pernah kita dengar orang kata kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat wangi dia. Betul tak? Kalau kita berkawan dengan orang yang kita berkawan dengan tukang besi, kita akan dapat bau besi tu, bau busuk tu. Macam tu. Jadi kita tahu kawan-kawan ni sebenarnya adalah pengaruh yang paling kuat, pengaruh yang paling nyata sebenarnya. Pengaruh yang paling orang kata memberi impact dalam hidup kita. Okay, jadi belajar untuk berkata tidak pada ajakan rakan-rakan yang kita tahu salah. Adik-adik dah besar, okey, adik-adik dah dewasa, adik-adik akan melangkah ke alam dewasa. Adik-adik dah remaja, dah akan melangkah ke alam dewasa selepas ni. Adik-adik dah tahu dah nak bezakan mana yang baik, mana yang buruk, betul? Jadi adik-adik kena tahu juga macam mana untuk berkata tidak. Bukan semua ajakan rakan tu kita perlu terima. Bukan semua ajakan rakan tu akan membawa kita kepada kebaikan. Jadi adik-adik kena tahu bila masa adik-adik perlu berkata tidak kepada rakan-rakan. Okey. Yang kedua adalah place, tempat. Kita tahu, saya tahu kebanyakan remaja mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Okay. Jika saya ambil contoh lah, jika adik-adik pergi ke kelab malam, okay, pergi ke kelab, yes, hari pertama adik-adik akan kata tidak untuk ekstasi, betul? Hari kedua akan berkata tidak. Tapi selama mana kita boleh berkata tidak? Kalau kita berada di tempat yang memang orang kata penuh dengan bahan-bahan macam tu, bahan-bahan terlarang. Jadi contoh juga tempat kediaman. Saya ambil contoh tempat kediaman. Kalau kita duduk di kawasan yang memang banyak pot penagihan, ada banyak aktiviti jual beli, ada ramai penagih-penagih di situ, tak mustahil adik-adik akan mudah terpengaruh. Okey, jadi adik-adik kena tahu, kena kuatkan jati diri, kena tahu macam mana untuk mengelak daripada terpengaruh dengan perkara-perkara negatif yang berlaku di sekeliling adik-adik. Okey. Yang ketiga, yang terakhir adalah things. Things ni benda. Banyak benda sebenarnya yang boleh menjadi punca, yang boleh mempengaruhi remaja pada masa kini untuk mencuba dadah. Okey. Benda yang paling nyata, teknologi. Handphone yang adik-adik pegang kat tangan tu, handphone yang ada tu, okey. Saya yakin semua orang ada sambungan internet di telefon masing-masing, betul? Kalau tak ada pun kita boleh duduk dekat kedai pakai wifi, betul? Jadi internet ni memang orang kata dia menjadikan dunia tu tanpa sempadan. Kita boleh dapat segala maklumat di ujung jari. Klik je apa saja, ask Google. Kita boleh dapat semua jawapan. Okey. Dan tapi dalam pada kita tak sedar, dalam internet tu bukan semuanya perkara yang baik, bukan semuanya perkara yang positif. Ada banyak perkara-perkara yang negatif, ada banyak ilmu-ilmu yang tidak baik yang bertebaran di dalam internet. Okey. Contohnya video tentang cara-cara menghisap, video tentang cara-cara menghasilkan dadah. Jadi benda-benda macam tu, benda-benda yang orang kata mudah dicapai oleh remaja. Tapi adalah agak sukar sebenarnya untuk kita kawal penyebaran benda-benda ni, video-video penyebaran bahan-bahan dalam internet begini. Okey. Dan kita tak nafikan dalam internet tu juga bukan setakat orang kata maklumat-maklumat atau informasi yang salah yang boleh menurun kepada penyalahgunaan dadah, tapi ia juga menyebarkan informasi, menyebarkan satu tanggapan, menyebarkan satu fahaman yang tidak tepat juga sebenarnya. Contohnya kita boleh tengok tentang penggunaan alkohol, seks bebas di kalangan remaja, dan semua tu sebenarnya benda yang orang kata mudah didapati di internet. Remaja kita mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat.
Jadi kalau benda-benda macam tu yang kita lihat di internet, memang mudahlah untuk remaja terlibat dengan perkara-perkara yang terlarang ni. Okey. Ada satu lagi konsep yang dikatakan jadi punca kepada para pelajar mengambil atau menyalahgunakan dadah. Okey, ia dipanggil HALT konsep. HALT. Okay. H yang pertama adalah hungry. Kita kena tahu hungry ni is not bukannya orang kata lapar makan semata-mata. Hungry ni dia juga ditafsirkan sebagai daripada segi, bukan daripada segi fizikal saja, tapi daripada segi emosi itu sendiri. Hungry yang dimaksudkan menjadi punca di sini adalah bila kita kekurangan perhatian, kekurangan kasih sayang. Jadi secara emosi tu orang kata tidak stable. Kita tidak berada dalam emosi yang stabil. Jadi bila kita tidak berada dalam emosi yang stabil, kita tidak berada dalam satu orang kata environment yang penuh dengan kasih sayang, kita akan lebih mudah untuk terjebak dengan perkara-perkara yang terlarang, penggunaan bahan terlarang. Penggunaan bahan terlarang saya tak kata dadah saja termasuk alkohol, rokok, bahan inhalant yang saya nyatakan tadi. Okey. Secara amnya kebanyakan remaja yang tidak terlibat, yang susah untuk terlibat, yang sukar untuk terlibat dengan perkara-perkara terlarang ni adalah mereka yang berada dalam persekitaran keluarga yang harmoni, mereka yang mendapat cukup perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa, mereka yang kurang bercampur dengan rakan-rakan di luar. Ini adalah memang orang kata dia punya faktor kenyataan dia lah, fakta dia. Okey. Jadi saya nak adik-adik untuk berfikir sejenak. Saya tahu jiwa remaja itu sendiri lebih suka berada di luar rumah daripada berada di dalam rumah. Tapi adik-adik sedar tak? Bila adik-adik berada di luar rumah, adik-adik akan lebih mudah terdedah dengan perkara-perkara yang terlarang. Akan lebih mudah terdedah dengan ajakan rakan-rakan yang tidak baik. Akan lebih mudah terdedah dengan penyalahgunaan bahan-bahan terlarang. Jadi bukan saya kata tidak boleh berkawan, bukan saya kata adik-adik tak boleh keluar daripada rumah, tak. Tapi lebihkan masa berada di rumah daripada berada di luar. Okay? Yang kedua dalam hal konsep adalah angry. Bila emosi kita tak stabil, kita jadi bila kita ada perasaan marah, anger, kita akan terdorong dengan rasa untuk berdendam. Kita ambil contoh kepada remaja-remaja yang mempunyai rasa marah dengan ibu bapa. Saya ambil contoh seperti itu, okey. Remaja yang menyimpan perasaan marah. Contoh dia merasa marah dengan ibu bapa. Mungkin ibu bapa terlalu sibuk bekerja, mungkin ibu bapa tidak memahami kehendak mereka sebagai remaja. Jadi mereka menyimpan perasaan marah dalam hati. Dan perasaan marah ini sebenarnya boleh menyebabkan mereka berasa berdendam dan ingin membuat sesuatu yang dilarang, yang dah tahu memang dia tahu buat ni memang confirm mak ayah akan marah, family akan bagi perhatian dekat adik-adik, tapi sebenarnya tak, itu bukanlah salah satu cara yang baik sebenarnya. Okey. Yang ketiga adalah lonely. Betul orang kata kesunyian itu membunuh sebenarnya. Okey, perasaan sunyi itu sebenarnya adik-adik memang tidak bagus. Okey, sebab bila kita sunyi, kita akan lebih mudah untuk dihasut. Kita akan lebih mudah untuk terpengaruh dengan ajakan, dengan pelawaan yang tidak baik. Okey. Bila saya sebut tentang lonely ni, macam saya katakan tadi, bukannya adik-adik tidak boleh berkawan. Boleh berkawan. Sebab kalau kita tak berkawan, nanti kita jadi macam lonely lah, sunyi. Betul. Boleh berkawan, adik boleh berkawan, tapi pilih rakan yang betul. Jadi adik-adik sini kenal kawan-kawan adik-adik, adik-adik sini tahu macam mana personality rakan adik-adik. Kalau adik-adik dah tahu rakan tu memang memang jenis yang social, memang jenis yang menggunakan bahan terlarang, memang jenis yang lebih banyak menghabiskan masa di luar rumah, di waktu malam. Jadi adik-adik tahu yang adik-adik tak perlu terlalu rapat dengan rakan begini.
Okay, cuba letakkan orang kata jarak dengan rakan-rakan yang sebegini. Cuba lebih orang kata lebih meluangkan masa dengan rakan-rakan yang positif. Saya yakin ramai rakan-rakan adik-adik yang masih dikatakan rakan yang positif. Cari rakan yang boleh membawa kita kepada jalan kebaikan. Jangan cari rakan-rakan, jangan bersama dengan rakan-rakan yang kita tahu hanya akan memusnahkan masa depan kita. Adik-adik kena ingat rakan-rakan ni masa seronok memang dia ada dengan kita. Okay? Dia akan cakap, okay kau cuba ni, cuba minum alkohol ni, kau akan rasa happy. Cuba ambil ekstasi ni, kau akan rasa mood kau lebih ceria. Cuba ni, cuba tu. Yes, untuk waktu gembira itu rakan-rakan adik-adik memang ada. Tapi cuba adik-adik bayangkan bila adik-adik dalam kesusahan. Okay, adik-adik minum alkohol, balik bawa motor, accident, patah kaki, kena potong kaki, cedera parah. Adik-adik dalam kesusahan, tak ada rakan-rakan adik di sisi yang membantu. Belum tentu lagi. Okay, katakanlah adik-adik menggunakan dadah, dia ajak menggunakan dadah. Adik-adik keluar, kena tahan urine positif. Ataupun katakanlah ditahan di urine di sekolah akan positif kantoi. Okay, takkan ada rakan-rakan adik-adik yang akan stand up untuk adik-adik untuk mempertahankan adik-adik. Tak ada. Semua akan lari. Semua akan tinggalkan anda. Jadi adik-adik kena ingat, waktu adik-adik susah nanti, yang hanya akan ada bersama dengan adik-adik adalah keluarga. Mak ayah dan adik-adik kita. Tak ada kawan-kawan. Okay. Yang terakhir adalah hak konsep adalah percaya. Yes, bila badan kita terlampau penat, secara automatik sebenarnya emosi kita pun penat. Okay, so bila kita dah orang kata kurang tenaga ni, biasanya akan ada orang kata ambillah benda ni, kau boleh cas tenaga. Ambillah bahan ni, kau akan rasa lebih bertenaga untuk buat kerja. Kau akan lebih rasa semangat untuk belajar. Kau akan lebih rasa sihat lepas menggunakan bahan-bahan tersebut. Jadi adik-adik kena berhati-hatilah. Okay? Sebab orang kata empat situasi ni, hungry, angry, lonely and too tired ni memang betul memang menjadi punca utama sebenarnya kepada yang mendorong remaja untuk menyalahgunakan dadah dan menyalahgunakan bahan terlarang. Okay, kita adik-adik dah tahu apa jenis bahan-bahan terlarang, apa yang dikatakan dengan penyalahgunaan bahan terlarang. Okay, kenapa kita tahu kenapa bahan tersebut dikatakan bahan terlarang? Okay, sebab ada kesan-kesan buruk dia. Dan kita tahu kenapa bahan-bahan tersebut dilarang untuk digunakan. Sekarang ni saya nak terangkan pada adik-adik apa kesan buruk yang ada, yang adik-adik akan nampak sebaik saja menggunakan bahan-bahan terlarang. Okay. Bagi remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang ni, biasanya banyak kesan buruk yang nyata yang kita boleh nampak depan mata. Yang pertama, pelajaran dia akan berusut. Tak perlu percaya dengan orang kata dakyah-dakyah kosong yang mengatakan, okey, ambil ganja, korang akan lebih fokus untuk belajar. There's no such thing. Okay, tak ada perkara yang macam tu. Okay, korang ambil pil Buddha ni, korang boleh study sampai lewat malam. Yes, boleh study, tapi berjaga sahaja. Kosong. Tak ada apa yang masuk dalam otak. Okay, adik-adik kena ingat tu. Alright? Kalau kadang-kadang sometimes diorang cakap kau kena guna syabu ni. Sebab kat sini nanti kau boleh tidur, kau boleh berjaga 3-4 hari. So boleh fokus dengan belajar, boleh fokus untuk tu, boleh fokus untuk ni. Jadi sebenarnya benda tu tidak berlaku seperti yang dikatakan. Okay, adik-adik kena ingat tu. Yang kedua adalah hilang kawan. Hilang kawan dekat sini bila adik-adik dah terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang, okay, adik-adik sebenarnya akan mengecilkan skop, akan mengecilkan populasi kawan adik-adik. Sebab
bila adik-adik dah menggunakan bahan terlarang ni, adik-adik akhirnya akan berada dalam lingkungan, dalam populasi, dalam kelompok rakan-rakan yang terlibat sama dengan penggunaan bahan terlarang. Percayalah cakap saya, rakan-rakan yang orang kata lebih berkualiti akan mula menjauhkan diri daripada adik-adik. Sebab adik-adik takkan ada masa pun untuk bersama dengan mereka. Adik-adik akan lebih banyak mengambilkan masa dengan rakan-rakan yang orang kata sekepala, yang sama attitude dengan adik-adik, yang sama-sama menggunakan bahan terlarang. Okey. Yang ketiga, adik-adik akan lebih tersisih sebenarnya. Sebab kadang-kadang bukannya orang mensisihkan kita, tapi bila adik-adik dah menggunakan bahan terlarang, adik-adik sendiri akan mula menyisihkan diri daripada orang lain. Macam saya kata tadi, kita hanya akan lebih selesa berada mereka yang menggunakan bahan terlarang ni, mereka akan lebih selesa berada dalam kelompok mereka sendiri. Mereka tak suka berada berada di tengah-tengah komuniti yang ramai. Mereka tidak akan suka berada dengan orang-orang lain. Sebab pada mereka, orang lain tidak akan memahami jiwa mereka. Okay. Right. Yang seterusnya, kesan buruk. Yang ni yang paling nyata lah, gelap masa depan. Okay. Kalau adik-adik dah gunakan bahan terlarang ni, benda yang saya akan sikit adalah dadah lah. Okay. Adik-adik dah menggunakan dadah. Kenapa kita katakan gelap masa depan? Sebab apa? Sebab adik-adik, macam saya kata tadi lah, adik-adik tidak akan mampu untuk belajar dengan baik. Okay. Kita tahu pelajaran tu penting untuk masa depan. Adik-adik takkan boleh fokus untuk belajar. Adik-adik akan hilang minat untuk belajar sebenarnya. Okay. Adik-adik akan hilang minat untuk belajar, adik-adik akan hilang minat untuk fokus pada masa depan. Adik-adik takkan minat untuk fokus untuk masa depan nanti. Yang paling nyata adalah bila adik-adik dah, orang kata, tertangkap menggunakan bahan terlarang. Okay? Bila dah tertangkap di usia muda ni, rekod dah ada. Rekod dah ada dengan polis, rekod dah ada dengan EDK, rekod dah ada. Jadi bila dah ada rekod ni, orang kata payah sikit. Bila dah rekod ni payah nak padam. Jadi adik-adik kena ingat, masa depan adik-adik panjang lagi. Okey, banyak lagi benda yang adik boleh capai dalam hidup ni. Banyak lagi benda yang orang kata tak selesai. Banyak lagi benda yang adik boleh, banyak lagi perkara-perkara hebat yang adik-adik boleh lakukan. Jadi jangan gelapkan masa depan adik-adik sendiri dengan menggunakan dadah. Okey. Dan seterusnya adalah risiko penyakit berjangkit. Ya. Kenapa kita kata risiko penyakit berjangkit ni? Penyakit berjangkit yang paling utama adalah yang selalu orang nampak adalah HIV AIDS lah. Okey, macam saya katakan tadi, HIV AIDS ni hanya akan merebak melalui 3 cara. Penyalahgunaan dadah dengan seks bebas, khususnya jarum suntikan, dan daripada ibu pada anak lah dalam kandungan. Kenapa kita katakan risiko penyakit berjangkit ni? Sebab kebanyakan penyakit dadah bukan setakat AIDS dan HIV sahaja, penyakit yang berada dalam yang selalu dihidapi oleh penyakit dadah ni, tapi mereka juga terdedah dengan penyakit seperti TB. Ini orang kata penyakit yang mudah berjangkit sebenarnya, sebab bila anda berada dalam kelompok anda sendiri, dalam salah seorang daripada mereka mengidap TB, adalah sangat mudah untuk anda, risiko untuk anda, untuk adik-adik mengidap penyakit tersebut adalah amat tinggi sebenarnya. Okay? Yang ini yang paling orang kata paling obvious, kesan buruk adalah menjadi penyumbang masalah jenayah. Saya boleh katakan 90% daripada penjenayah terlibat dengan dadah. Kebanyakannya penjenayah akan terlibat dengan dadah. Sebab apa? Dadah ni bila mereka dah mula ada kebergantungan dengan dadah. Kita tahu dadah tu melibatkan kos, kan? Betul? Jadi untuk mendapatkan dadah, mereka perlu ada duit. Jadi mereka tak boleh fokus untuk bekerja. Okay, bila adik-adik dah ambil dadah, adik-adik takkan ada fokus untuk kerja, untuk cari duit sendiri. Jadi benda paling mudah, jalan paling mudah bagi mereka untuk mendapatkan duit adalah dengan melakukan jenayah.
Jenayah yang paling biasa dilakukan oleh mereka yang menagih dadah ni adalah menjual barang itu sendiri. Tapi adik-adik kena ingat penagih dadah ni bila adik-adik dah mula menjadi pengedar dadah walaupun secara kecil-kecilan, sekiranya adik-adik tertangkap, hukuman yang menanti adalah sangat berat. Jadi adik-adik kena ingat tu. Jadi macam saya katakan tadi, jalan mudah bagi mereka untuk mendapatkan wang adalah dengan melakukan jenayah. Jadi jenayah yang biasa, orang kata jenayah jalanan lah, seperti meragut, menyamun, curi kereta dan sebagainya. Jadi memang tidak dapat dinafikan kebanyakan penagih dadah ni mesti akan terlibat dengan jenayah. Pasti akan terlibat dengan jenayah. Okey. Kesan buruk penggunaan bahan-bahan terlarang ni sebenarnya adik-adik bukan memberi kesan buruk pada adik-adik saja. Okey. Yang ni saya cakap, yang daripada tadi saya cakap semua tu kesan buruk pada individu. Okey, pada adik-adik, kalau adik-adik menggunakan dadah, kalau adik menggunakan bahan terlarang, itu kesan buruk dia pada adik-adik. Tapi pernah tak adik-adik terfikir apa kesan buruk dia? Apa kesan buruk terhadap negara, terhadap komuniti, terhadap masyarakat sekiranya adik-adik menggunakan dadah? Kita kena ingat kita tidak hidup satu individu sahaja dalam dunia ni. Okay? Kita hidup bermasyarakat, kita hidup saling memerlukan. Jadi adik-adik kena ingat, adik-adik merupakan salah satu entiti, salah satu individu yang penting sebenarnya daripada negara. Okay. Sekiranya adik-adik terlibat dengan penggunaan dadah, negara akan kehilangan sumber tenaga kerja. Okay. Bayangkan, adik-adik adalah orang kata mungkin bakal doktor, bakal engineer, bakal guru, bakal polis. Tapi disebabkan penggunaan dadah, adik-adik tak ada masa depan, adik-adik tidak boleh belajar, tidak boleh mencapai cita-cita adik-adik, dan negara akan kekurangan satu tenaga kerja. Itu kalau seorang. Bayangkan kalau adik-adik dalam satu kelompok, adik-adik dalam satu kelompok yang menggunakan bahan terlarang ni ada 2-3 orang, jadi negara dah kehilangan berapa sumber tenaga kerja di situ. Okay. Dan selain itu negara juga akan mengalami pembaziran kerana kos rawatan pemulihan akan meningkat. Adik kena ingat, macam kami di ADK, kami ada beberapa pusat pemulihan dan semua pusat pemulihan ini 100% kosnya ditanggung oleh kerajaan. Jadi adik-adik kena tahulah, sedangkan duit yang kita gunakan untuk merawat, untuk memulihkan mereka yang menggunakan bahan terlarang ni, sebenarnya kita boleh gunakan untuk pembangunan negara yang lain. Okey. Di sini saya akan share yang terakhir sekali sebelum saya ni, saya akan share sikit tips untuk adik-adik amalkan bagi menghindari pengambilan bahan terlarang. Okay. Yang pertama, adik-adik kena ada personal development management. Okay, adik-adik kena develop diri adik-adik sendiri. Okay. Adik-adik kena tahu untuk menguruskan pembangunan diri. Okay. Adik-adik kena ada self-awareness. Adik kena tahu, kena berhati-hati. Okay. Adik-adik kena ada self-knowledge. Adik-adik kena tahu, kena ada pengetahuan. Okay. Bukan kata ada pengetahuan tu untuk mencuba. Tak. Kita kena ambil tahu untuk mengelakkan. Contohnya adik-adik kena tahu macam mana buka dadah tu. Okay. Apa yang dikatakan feed ecstasy, apa yang dikatakan peralatan menghisap, supaya bila adik-adik tahu, adik-adik boleh berhati-hati, adik-adik boleh aware. Kalau ada rakan-rakan yang cuba untuk menghulurkan, cuba untuk mengajak adik-adik mencuba. Okay. Adik-adik kena ada identiti adik-adik sendiri, jangan cuba untuk jadi orang lain. Ya, kita nampak macam orang lain tu life dia seronok, parti sana, parti sini, ramai kawan, nampak macam ni. Tapi tak semua yang kita lihat tentang orang lain tu indah. Kita tak tahu apa sebenarnya yang dia hadapi. Okay? Jadi cuba jadi diri adik-adik sendiri, tak perlu ikut orang lain. Cuba cari bakat adik-adik.
adik-adik mesti ada orang kata satu potensi adik-adik sendiri. Mesti ada satu minat adik-adik sendiri dan cuba kembangkan potensi diri adik. Okay. Cuba set goal. Set orang kata dreams. Capai cita-cita adik-adik. Okay. Dan pastikan hidup adik-adik ni orang kata berkualiti. Kita boleh amalkan gaya hidup yang sihat. Adik boleh amalkan gaya hidup yang sihat. Kerajaan sediakan banyak orang kata fasilitis awam yang adik-adik boleh gunakan sebenarnya untuk mengisi masa lapang. Okay. Saya tahu macam contoh musim PKPP ni kita dah boleh berkumpul, kita dah boleh ni. Tapi bila kita ada masa yang banyak, tapi kita tidak ada satu aktiviti untuk dibuat. Itu yang mudah untuk kita terjebak dengan penyalahgunaan bahan terlarang. Okey. Jadi adik-adik cuba cari satu minat, cuba cari satu hobi, cuba cari satu aktiviti yang boleh mengisi masa lapang tersebut. Kalau adik-adik rasa suka bersukan, tak salah kalau gunakan masa lapang yang ada untuk bersukan, hiking, berbasikal, berlari, full marathon, half marathon, 50 km, 100 km. Okay. So adik-adik tahu apa minat adik-adik. Kalau suka bola sepak, dah boleh start, tak boleh ada pertandingan tapi kita dah boleh ada latihan kan. Jadi adik-adik dah boleh mula main football. Okay. Kalau adik-adik minat bermain game online, okay, cuba gunakan masa yang ada untuk tak apa, main game. Tapi jangan habiskan orang kata terlampau banyak masa untuk game online ni sebenarnya. It's not good bila kita terlampau banyak habiskan masa dengan gadget. Okay. Kalau adik-adik rasa suka berniaga, dan cari satu produk untuk adik-adik niagakan. Kita tahu, kita kenal diri kita. Kita tahu apa yang kita suka, kita tahu apa yang kita minat. Jadi cuba kembangkan minat kita tu, kembangkan potensi diri kita untuk jadikan diri kita lebih baik. Okay. Cuba habiskan banyak masa dengan keluarga. Cuba adik-adik fokus lebih kepada pelajaran. Okay, sebab saya tahu kadang-kadang kita rasa macam masa banyak, takkan nak asyik belajar je, betul? Tak apa. Gunakan masa, ambil masa sedikit, curi masa sedikit untuk lakukan sesuatu untuk diri adik-adik sendiri. Okay, lakukan apa yang adik minat, lakukan apa yang adik suka. Tapi make sure benda tu bukanlah benda-benda yang dilarang. Okay, jadi saya rasa saya tak nak bercerita panjang. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi adik-adik boleh faham, adik-adik boleh gunakan, boleh ambil sebagai iktibar untuk masa depan adik-adik sendiri. Okay, saya doakan semoga adik-adik berjaya dapat mencapai apa yang adik-adik inginkan. Okay, jadi saya undur diri sampai kat sini saja. Saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih pada adik-adik, pada cikgu yang sudi untuk berkongsi ceramah saya pada hari ini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi panduan untuk adik-adik. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendirilah. Okay. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.